Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang terus mengikuti secara langsung ini, dan pastinya hari ini bersama dengan saya untuk kita menemu bual seorang tetamu yang agak istimewa. Dan ini adalah satu wawancara yang agak istimewa bagi saya, dan juga bersama panel yang akan bersama dengan saya hari ini, tetamu yang bersama dengan saya hari ini, di mana untuk kita bawakan dia, untuk kita kenali dia, untuk kita ketahui siapakah dia dan mengapa dia ada di sini bersama dengan saya. Dan pastinya bersama saya di sebelah saya hari ini adalah Datuk Hans Isaac. Apa khabar? Baik, Datuk. Ya. Saya tanya Datuk khabar. Datuk tanya saya khabar. Saya tanya khabar. Saya selalu jumpa, tanya khabar tu. Okey, baik, Datuk. Okey, jadi bersama dengan saya adalah Datuk Hans Isaac, dan saya bukan Datuk, saya Hanif Ahmad. Okey, hari ini boleh panggil saya Hans. Saya Datuk. Okey, baik. Okey, jadi semua sedia maklum, sejak Rumenjak ni nama Hans Isaac itu agak popular dan agak mendapat tempat di kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya berkaitan dengan politik. Nama Hans Isaac ni agak menjadi tumpuan. Jadi disebab itulah Hans Isaac berada di sini bersama dengan saya untuk diwawancara. Kalau tak, dia tak nak interview saya. Kalau tak, Hans Isaac tak ada di sini untuk diinterview. Tapi kita akan lanjutkan lagi perbincangan, akan dilanjutkan lagi tentang persoalan-persoalan mengenai politik. Jadi di awal ni, Datuk, mungkin boleh perkenalkan diri Hans Isaac, atau Hans tu Hanif ke? Boleh ceritakan sedikit tentang Hans Isaac sendiri. Silakan. Sebenarnya, nama saya Hans Isaac. Seperti yang tahu, saya tak ada nama glamour. Daripada awal saya dalam industri kreatif, saya pakai nama yang asal. Ya. Saya ni kacukan, daripada kacukan Portugis, India dan juga Filipino. Ya. Lahir di Johor Bahru. Usia saya sekarang dah 49 tahun. Tahun depan dah masuk 5 series. So saya sudah selama 40 tahun saya menetap di Ampang Jaya, dan saya sekolah di sekolah St. John's di Kuala Lumpur, sebab di Ampang ni kepada Kuala Lumpur tu hanya 10 minit sekolah saya. So masa tu saya dapat peluang untuk bersama saya sebagai Johanian, St. John's. Ramai juga ahli politik datang daripada sekolah St. John tu. Leaders of the country, leaders of corporate industry pun ramai datang daripada sekolah St. John dan juga sekolah-sekolah lain. Ya. Buat masa sekarang saya masih menetap di Ampang sini. Tak pernah keluar daripada Ampang. Tak pernah keluar. Dan ramai orang tak tahu dia ingat Hans ni daripada mana kan. Dia ni daripada Singapura ke, daripada mana. Sebenarnya saya orang Ampang. Itu sebabnya saya membina hashtag Kita Budak Ampang. Kita Budak Ampang ni adalah macam NGO saya untuk membantu masyarakat di Ampang Jaya, terutamanya di Ampang Jaya. Tetapi juga kita bantu orang di luar juga Ampang. Yang macam Hulu Langat, Mangsa Bajir di Hulu Langat, semua kami sekiranya kawasan sekitar dengan Ampang, berhampiran dengan Ampang lah. Ya. So bagi saya mungkin di Ampang ni dah banyak benda dah saya lakukan di sini. Sebenarnya main bola untuk tim Ampang FC masa saya muda. Orang Ampang kan tahu tempat-tempat yang mereka selalu makan, lepak dengan kawan. Saya belajar naik motor pun di Ampang dengan kawan-kawan budak Ampang. Belajar bawa kereta pun di Ampang. Segalanya di Ampang. Tapi sekarang ramai budak-budak Ampang daripada dulu dah pindah pergi ke Sungai Besi. Dia pergi tempat-tempat lain. Sungai Buloh, Damansara. Tapi saya tak keluar ke Ampang. Saya minta maintain di sini. Jadi dengan apa yang Datuk ceritakan tadi, jelaslah apa yang tertera di baju Datuk tu adalah Kita Budak Ampang. Ya, kita ada dua baju, Kita Budak Ampang dan Kita Otai Ampang. Kita Otai Ampang. Kita kena hormati yang sini. Okey, baik Datuk. Jadi berdasarkan apa yang Datuk ceritakan, memang dari Ampang, dari awal, dari kecil hingga besar sekarang memang ke Ampang, dan sekarang pun memang ke Ampang. Masih di Ampang. Jadi kena tambah satu lagi, Datuk, hashtag apa ni? Selamanya Ampang. Selamanya Ampang. Okey. Saya ambil maklum, saya akan bagi. Jadi Datuk, saya buat t-shirt baru dah. Keistimewaan Ampang ni, Datuk, selain daripada yang Datuk cerita tadi, Ampang ni antara daerah yang agak istimewa di dalam Selangor, kerana ada Ampang KL dan Ampang Selangor, Datuk. Itu antara keistimewaan Ampang yang boleh saya dia punya garisan di Ampang dan Kuala Lumpur tu sebenarnya dekat Suzy's Corner, di bawah jambatan tu, di traffic light di Ampang Jaya, di Ampang Point. Saya tahu sebenarnya mana, sebab masa saya dulu naik basikal kat sana, saya tahu ada satu signboard cakap ni Kuala Lumpur, ni Selangor. So saya berdiri kat tengah, setengah badan saya di Kuala Lumpur, setengah badan saya
di Selangor. Lagi seronok tu, kalau Selangor cuti, Ampang KL cuti. KL cuti, Ampang Selangor pun cuti. Itu uniknya duduk dekat Ampang Jaya ke Ampang ni, kawasan Ampang. Okey, baik. Jadi itu mungkin pengalaman awal daripada Datuk Hans Isaac berkenaan diri beliau sendiri, dan kita akan terus kepada soalan-soalan yang panas dan kita akan melihat bagaimana reaksi Datuk Hans Isaac sendiri tentang situasi keadaan sekarang. Jadi Datuk, tanpa melengahkan masa, saya akan jam kepada soalan yang agak panas. Dan semua tahu Datuk adalah orang yang daripada industri kreatif, sebagai seorang pengarah, sebagai seorang penerbit filem, pelakon, pengacara dan sebagainya. Dan Datuk mengambil langkah untuk melibatkan diri dalam politik, dan lebih jelas lagi Datuk berpartisipasi dalam parti politik sendiri. Mengapa Datuk? Sebenarnya masa saya usia 10 tahun sebelum ni, saya selalu bawa kereta saya keluar depan Ampang Jaya dan saya tengok poster-poster masa PRU juga. Saya tengok gambar-gambar ahli politik kami semasa election kan, masa PRU. Saya tengok Ampang Jaya ni, masa tu saya tak fikir. Saya fikir dalam kepala, kat belakang ni saya, one day saya nak bantu masyarakat. Yang saya boleh, yang saya boleh mampu kan, apa yang saya mampu. Tapi so saya fokus kepada kreatif industri selalu. Macam mana nak bantu kru saya, macam mana nak bantu orang-orang industri saya. Ada 30,000 lebih pekerja, practitioners dekat industri kreatif kan. Mereka pun ada keluarga, anak masing-masing. So kalau kita kat 30,000 orang, sebenarnya lebih. Mereka cari makan, cari rezeki untuk keluarga mereka. So kelompok ni sangat besar. So saya cuba sedaya upaya semasa saya jadi pengurusi Finas, dan even sebelum tu saya dah cuba membantu kan. Tapi saya low profile masa tu. CSR saya tak bagi tahu siapa-siapa. Kemudian bila saya dah habis dengan Finas masa tu, saya rasa saya dapat gaji daripada Finas untuk 14 bulan. Lepas tu saya dipecat oleh menteri ni kerana kerajaan menukar secara terkejut, dan saya rasa saya tidak mau ambil apa-apa wang daripada kerajaan ataupun Finas. Dan saya tekad pada masa tu saya akan bagi balik duit ni kepada industri saya. Betul. So saya buat satu program CSR untuk industri kreatif, datang mengambil bantuan tu daripada segi wang dan segi bantuan barang perabot, apa yang barang rumah kan. So bagi saya rasa lepas tu habis cakap kat tim saya, kita tolong lagi. Kenapa kita nak fokus hanya kepada satu? Itu pertama ni, the CSR part of it first. So kami teruskan. Setiap minggu kami turun 2-3 kali di kawasan Ampang untuk membantu. Sekarang kita cuba dah, masa tu COVID kan, so kita tahu ramai orang tengah susah masa tu, kita bantu. So apa yang tim kami dapat, rasa seronok untuk membantu orang. Saya duduk dalam office ni, kita bincang nanti, cakap kenapa kita tak teruskan benda yang secara besar. Fikir macam mana nak bantu masyarakat lebih besar. You have to be at some point in control of helping more people, saya rasa. Politik ni saya dah follow daripada lama. Tapi saya senyap. Sebab masa tu industri kreatif orang takut sebab satu parti je akan kontrol kerajaan. So kalau you luar daripada parti itu, anda di unofficially blacklisted atau tidak boleh buat event untuk diorang ke apa. Memang saya tahu. Sebab saya pun, kawan-kawan saya pada masa tu support parti lain, diorang tak boleh kerja. Diorang cakap susah lah. Sebab diorang selalu cakap nama ni, link dengan parti ni, parti tu. Sebab pada masa tu politics controlled by one party. Hari ni politics tidak dikontrol oleh satu parti. Selalu ni nak gabung ke kerajaan, coalition, gabungan antara parti-parti untuk mendalui kerajaan. So mungkin sekarang hari ni kita kena tukar persepsi. Saya rasa kita kena jadi contoh di mana tidak kira mana parti kita terhormati antara satu sama lain. So hari ni saya ada kawan daripada Parti Bersatu, UMNO, DAP, PAS, dan kami boleh duduk di Ampang Jaya Gerai ni berbincang seperti ni. Tidak gaduh, tidak kecam antara sama lain, hormati antara satu sama lain. Dan saya rasa inilah politik baru yang kita harus menunjuk kepada rakyat. Dan saya bila melihat di RTM dan online sidang parlimen, banyak kali saya terkejut di mana saya melihat ketua-ketua negara kami berdebat dengan cara tidak menghormati antara satu sama lain. Saya rasa adakah ini satu contoh kepada anak-anak muda kita untuk didik mereka bagaimana kami nak politik. You are the example of our country. Orang luar pun international melihat parlimen kita. Adakah ini cara kita berdebat? Saya rasa this is not the right way to do things. So, saya ambil inisiatif sendiri, kita jadi contoh. Ada kawan-kawan saya lain yang masuk parti lain pun. Dan mereka bersama, dan kita kawan. Okay, tak apa, saya hormati parti ni, saya hormati parti ni. Tak pernah
nak jatuhkan antara satu sama lain. Okey Datuk, Datuk sebut pasal macam mana sebelum ini kalau ada orang yang dalam industri kreatif sendiri kalau melibatkan diri dalam politik dikecam, di blacklist dan sebagainya. Okey, itu saya kira 2018 ke belakang. 2018, 2020 dan akan datang. Bagaimana Datuk nak melihat keterbukaan? Mungkin sekarang ini dah ada melihat beberapa anak-anak industri kreatif yang daripada pelakon dan telah menunjukkan sikap partisan mereka untuk setengah parti. Dan bagaimana Datuk melihat supaya ke depan ini walaupun artis terlibat dalam politik itu bukanlah salah satu perkara yang membuatkan periuk nasi mereka ditutup. Saya rasa semasa saya di pengurusi Finas semasa tu kita tidak memilih anda datang dari parti mana. Ya. Terbuka. Kalau tender datang kepada Finas pun ahli perbadanan akan kata tidak, kita dah ni parti mana? Tak pernah mengatakan benda-benda itu, kan? Dan bagi saya personally saya tidak ada kontrak kerajaan. Saya tidak titik perlu saya atau hasil wang saya datang daripada private businesses. Tidak daripada saya nak tender saya ambil daripada kontrak kerajaan. Saya tak pernah dapat kontrak kerajaan sehidup saya. Tak pernah. So saya rasa I'm independent. So mungkin daripada segi itu saya adalah kelebihan sedikit. Yang orang yang cari makan atau rezeki daripada kerajaan mungkin dia akan cakap, saya tak boleh. Saya berniaga lah bang. Tak boleh dah keluar macam ni. So dia nak jaga periuk nasi mereka. Saya faham. Saya faham benda tu. Tapi sistem atau mindset kami harus tukar. Kita kena terbuka kepada semua. Sebab kita mengikuti pasport kita atau IC kita. Ya, itu baru menilaikan kita siapa. Kita rakyat Malaysia. Okey, baik Datuk. Kita tahu dalam politik ini cabaran dia punya likunya tak mudah Datuk. Kita yakin itu tambah pula Datuk sebagai orang yang bukan dari kalau orang kata daripada bawah tu orang nampak track tu macam cantik lah dia ni, tapi Datuk sebagai orang yang saya kira memang popular, kemudian masuk politik dan jalan dan likunya cabarannya sangat dahsyat. Datuk bersedia? Saya harus bersedia kerana pertama sekali orang selalu cakap Hans, betul ke nak buat ni? Itu first dia cakap kan. Saya cakap kat dia, saya fikir balik. Pertama sekali, saya dah bayar ke semua saman saya bayar ke income tax saya bayarlah segalanya. Saya dah settle ke, ada ke benda yang saya lakukan yang benda salah dalam hidup saya. Saya rasa, saya ni orang yang agak disiplin. Anak arwah adik saya askar, Navy kan. So saya ni didisiplin daripada muda kan. Untuk jangan, satu, utang orang. Dua, kita buat benda mesti peraturan, struktur peraturan. So saya daripada muda dididik sebegitu. So saya rasa tapi dalam segi social media saya rasa kalau kita masuk politik macam-macam boleh berlaku. Macam-macam akan korek isu you Hans. Orang akan cari korek dan saya tunggu. At some point it's going to come. Guaranteed sebab kita ada cyber troopers. Kita ada handphone kita hari ini tidak satu handphone yang protected. Kita tahu handphone tu boleh di-tap anytime. Saya datang pada multimedia platform. Saya multimedia industry. Saya tahu what technology is about. Saya tahu what you boleh buat dengan telefon dan what tidak boleh buat dengan telefon. Boleh kita track individu daripada handphone? Boleh, saya cakap. Tapi mungkin tidak terbuka kepada, diwawarkan kepada masyarakat. Tapi all around the world, benda tu berlaku. So saya tahu benda tu, at some point, dia akan cuba find something on it. Tapi, I have to make sure apa yang saya buat dalam hidup saya mengikut struktur peraturan. Itu aja. So mereka tidak dapat mencari. Lepas interview ni mereka cakap, kita nak cari benda Hans, kita nak jatuhkan dia. Sebab politik nak jatuhkan dia. Itu je kita dengar. Politik untuk jatuhkan. It's not the way it's supposed to be. Datuk cakap politik nak menjatuhkan orang lain. Politik ini digunakan untuk dam orang lain. Patutnya politik digunakan untuk kebaikan orang lain. Ya, betul. Sepatutnya. Datuk. Itu sekarang itu dah menjadi seolah-olah tanggungjawab Datuk untuk mencerahkan politik ini menjadi satu perkara yang lebih terbuka dan perkara yang lebih baik. Mungkin Datuk boleh kongsikan di sini kalau Datuk ada visi ataupun misi yang lebih ke depan untuk Datuk berada dalam politik. Tadi Datuk dah bagi tahu tujuan Datuk nak ada politik, Datuk nak bantu ramai orang. Datuk nak boleh angkat lagi ramai orang di bawah ini supaya mempunyai satu kehidupan yang lebih stabil dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan misi dan visi yang Datuk pegang? Apa-apa pun, ini adalah jalan aku, inilah yang aku nak pegang, ini aku nak capai. Datuk. Sebab kalau orang tengok ni kejap, game plan saya lah. Kita nak tengok dia ni apa jalan dia, mana dia nak bawa kita. Untuk Ampang, of course, saya ada hala tuju. Tapi hala tuju saya, seperti saya katakan kepada tim kami, tim saya katakan kepada mereka, hala tuju selalu seorang individu akan cari hala tuju beliau untuk satu kawasan atau Ampang. Bagi saya, kita
reversekan benda tu, terbalik, kita pusingkan benda tu. Kita akan bagi tahu kepada masyarakat Ampang, bagi tahu kita apa anda nak kita lakukan. Ya. Yang pertama, kita tidak boleh selalu, okey, kita cakap A, you buat A. Kita cakap B, you buat B. Okey. Kita kena reversekan benda tu dan dengar suara rakyat. Kita kena dengar balik apa kehendak mereka, kesusahan mereka. Baru kita boleh format atau buat hala tuju kami. Itu pertama. Dari segi holistik yang lebih besar, daripada hari pertama saya katakan, saya ada satu yang saya rasa kalau saya capai itu, saya rasa saya dah berjaya. Okay. Di mana semua masyarakat Malaysia mendapat KW experience also. Ya. Tidak kira daripada pekerjaan apa, freelance, contract base ke, full time, tapi niat saya adalah untuk satu hari dapat berdebat di parlimen atau di mana-mana untuk usulkan di mana semua masyarakat Malaysia mendapat KW experience also. Okey, baik Datuk. Itu soalan general yang saya ingat saya dah tanya, saya rasa saya berpuas hati. Okey. Okey Datuk, puas hati, saya puas hati Datuk. Saya nak bernasib baik lah. Saya puas hati. Kalau banyak sangat tak puas hati ni payah agak Datuk. Jadi saya berpuas hati je Datuk. Okey Datuk. Jadi kita pergi soalan yang agak spesifik kali ni. Saya pun mungkin penonton tak nampak baju yang Datuk pakai. Nampak kita budak Ampang tapi tak nampak apa yang atas kita budak Ampang tu. Sebab dia gelap. Okey Datuk. Mengapa Parti Keadilan Rakyat? Okey, mengapa? Saya terfikir-fikir, kenapa Parti Keadilan Rakyat? Ya. Saya sebenarnya pernah bekerja dengan 3 kerajaan. Ya. Semasa saya dalam industri kreatif. 3 kerajaan, penukaran kerajaan, saya masih di sana bekerja untuk mereka dari segi kreatif, industri kreatif. Kemudian saya dulu lama, semasa saya 20 lebih tahun, saya pernah jumpa sekali terserempak dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Di Langkawi. Saya masa tu tengah racing jet ski. Beliau timbalan Perdana Menteri. Dan beliau jalan tepi, dia stop, dia cakap, "Hello Hans, how are you?" Saya pun terkejut tengah repair punya jet ski tu. Saya tengok macam ni, cakap, timbalan Perdana Menteri. Saya pun terkejut. Lepas tu dia jalan, "It's a good day today, all the best." Dia ingat nama saya. Saya pun terkejut. Saya cakap, saya rasa saya semasa jumpa Datuk Seri Anwar, saya cerita ni kepada dia. Dia tak ingat lah. Saya ingat. Saya rasa, wow, kalau individu boleh ingat nama saya dan dia tak ada masalah untuk tegur sesiapa atau mana-mana masyarakat. Sebab dia tegur bukan saya. Sambil jalan dia tegur semua. Bukan hanya saya. Saya nampak, wow, that's a good leader, man. Itulah minda saya pada masa muda kan. So kemudian saya tengok pergerakan Datuk Seri Anwar. Saya cakap, dia dah sacrifice banyak untuk negara, untuk masyarakat. Dan dengan hidup dia, kan? Dengan apa yang telah berlaku dalam hidup beliau. Dia sepatutnya diberi peluang untuk ketuai Malaysia sebagai Perdana Menteri. Sebab sebelum ni semua dah rasa. Kita dah tukar berapa ramai Perdana Menteri kita kan. Betul. Semua dah cuba. Betul. Kan? Semua ada kebaikan dan kekurangan. Kan? Kenapa kita ada orang nak halang dia menjadi Perdana Menteri? Apa kata kalau dia berjaya menjadi seorang Perdana Menteri yang baik? Satu Malaysia akan puas hati dengan Perdana Menteri itu atau beliau, kan? Tapi kalau dia tidak diberi peluang, macam mana kita nak tahu kalau beliau boleh buat apa yang dia katakan untuk Malaysia? Saya kata dalam bahasa Inggeris, we should give him a chance, kan? Selepas beberapa tahun, kita nilaikan sebagai rakyat. Kalau betul ke Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang kami inginkan. Itu hak rakyat. Okay. Ya, hak rakyat. So saya rasa, saya pergi jumpa beliau. Saya dapat appointment, saya jumpa, berbincang selama sejam. Dan dia tanya saya beberapa soalan, adakah keluarga anda setuju anda masuk parti saya? Saya cakap, ya. Kedua dia tanya, what's your end game? Saya cerita kepada beliau. Ketiga, lepas tu saya cerita, dia balas balik. Saya nak Hans tahu. Saya ni orang Muslim. Tumpuan saya dan apa yang penting bagi saya adalah agama saya. Tetapi saya tidak akan lupakan agama-agama yang lain sebab ini adalah Malaysia. Kita tidak hakikat je, kami tidak boleh lari daripada hakikat itu. So saya bila dengar tu saya cakap, saya tak pernah dengar lagi benda ni daripada orang lain, ahli politik lain. Selalu menggunakan ayat tu di kempen untuk mendapat undi. Tapi bila dengan saya seorang je pun pakai ayat tu. Dia pakai ayat yang sama juga. Saya cakap, wow. Dan informasi yang beliau ada dan knowledge beliau ada, saya tak pernah lihat atau experience dalam hidup saya. Saya cakap, he's a very wise man. You know, I said, so bagi saya rasa dia boleh jadi Perdana Menteri yang bagus juga.
So lepas tu saya isi borang. masuk borang. Okey Datuk, itu Datuk bagaimana untuk melibatkan dengan mengapa Datuk memilih Parti Keadilan Rakyat. Jadi Datuk pernah ada di satu persimpangan ketika Februari. Yang saya ingat Datuk waktu tu masih lagi pengurusi Finas. Yes. Pengarah Finas yang situ. Dan waktu tu kerajaan berubah. Datuk boleh memilih untuk terus berada di dalam Finas waktu tu dengan memberi sokongan kepada parti yang kerajaan semasa. Tapi Datuk memilih untuk memilih parti pembangkang dan seterusnya Datuk meletakkan jawatan dan memulangkan gaji. Kalau boleh saya tanya perasaan Datuk ataupun what do you feel waktu tu Datuk secara directly? Sebab Datuk berada di persimpangan. Bagi saya di persimpangan tu Datuk. Itu turning point bagi saya. Ya, kalau Datuk boleh sebenarnya turning point, soalan tu soalan yang tepat. Itu adalah turning point untuk saya membuat keputusan di mana saya nak pergi lepas tu. Sebab saya rasa cara yang kerajaan pada yang ini yang masuk pintu belakang kita panggil kan, bila ada turn move tu, saya rasa, saya ingat menteri tu adalah menteri yang saya rasa boleh menghormati, boleh bekerjasama. Tapi saya teks beliau, saya macam-macam cuba kontak special officer saya di Finas, hantar surat untuk berjumpa ni, yang kita pun sebulan dua dah tahu dah. Saya rasa dia ni tak nak kita lagi ni, kan? So saya rasa tak apalah. Saya cakap dengan ahli permandangan, apa kata kita buat report card kami hantarlah report card professional. Kita pergi ke KKMM, kita duduk, kita bincang. Saya maklum satu meeting je untuk hand over report card kami dan teruskan apa yang kami ahli perbadan sebelum tu cuba laksanakan, kami cuba laksanakan dan hand over professional. Sebab benda ni tak pernah berlaku kat Finas. Selalunya keluar, tenang keluar, orang lain masuk, start balik. Apa? Kenapa dah kita dah buat setahun lebih kerja, kenapa tak sambungkan kerja tu dan tambah daripada ahli perbadan atau kementerian yang baru sekarang ada ni? Tak salah benda tu. Sebab isu-isu semasa di dalam kreatif adalah sama. Nothing changes in the problems. You see? Bertahun-tahun problem tu. So saya rasa bila tidak dapat jemputan kau pergi KKMM untuk jumpa menteri, saya cakap very unprofessional. Menteri ni very unprofessional. Bagi saya lah. Mungkin benda lain dia professional. Tapi isu untuk handle saya dengan ahli perbadan was done very unprofessional. So saya rasa okey lah, tak apa. I think kita tunggu untuk surat je lah. Kita akan kena pecat ni. So sehari sebelum raya, pukul 4, semua dapat surat. Pecat. Saya cakap kenapa menteri ni kasarnya. Tak boleh ke tunggu lepas raya. Kawan-kawan ahli perbadan saya semua esok beraya ni. Bagilah happy sikit kan. Lepas tu nak buat apa, you buat lah kan. Saya rasa tidak ada pemikiran untuk jaga hati sesiapa atau apa-apa, atau professionalism kan. So saya keluar, saya tak sampai hala tuju yang saya nak laksanakan pada masa tu. So I rasa okay, I've got to be above this. I've got to go somewhere yang boleh membantu industri saya kreatif, sebab end game saya pun adalah untuk membantu industri kreatif. Tapi kalau tengok tanggungjawab saya nantilah, kalau ada, kalau tak ada, I will continue buat apa yang buat sekarang kan. So itu turning point bagi saya. Setengah hati saya marah, setengah hati saya menjadi kuat untuk mengatakan tak apa, bila orang buat kita macam ni, biarlah. Saya akan buat lagi baik nanti. Tak apa. So saya turning point dalam tu. So orang-orang yang dalam Finas ni sekarang, diorang lah sebenarnya sebabnya saya juga berdiri di sini. Saya bukan nak dendam dengan diorang ke apa, tapi saya rasa terima kasih lah. Terima kasih kerana you buat tu pada saya. Saya tidak mengambil sebagai negatif. Saya ambil itu sebagai satu benda yang positif. Saya rasa you are the guys that put me here today, di mana hala tuju saya kepada arah ni. So like action speak louder than words lah. Yes. Saya ni kadang-kadang interview saya harus cakap. Tapi bila saya buat kerja, saya suka diam je. Saya buat kerja je. Interview terpaksa lah. Takkan nak interview kosong kan. Okey, baik Datuk. Jadi itu sedikit sebanyak Datuk. Mungkin yalah, nak tak nak kena ada letuju dan sebagainya. Datuk dah ada dalam politik. Semua siapa yang ada politik mesti ada cita-cita Datuk. Jadi apa yang Datuk harapkan, bukan Datuk harapkan, kalau boleh apa yang Datuk inginkan supaya Datuk boleh give more kepada rakyat? Nak jadi seorang ahli Dewan Undangan Negeri ke, nak jadi seorang ahli parlimen ke, nak jadi seorang menteri ke, nak jadi Perdana Menteri ke, apa? Perdana Menteri tak boleh. Okey, ya, itu. AB pun tak boleh, semua tak boleh. Itu joke kan. Secara ikhlas, saya sebenarnya buat masa sekarang, saya dengan tim hanya buat kerja di Ampang. Okey. Kita dah, semoga saya masih berniaga. Tetapi saya ada dari segi NGO, kita berampang ni, kami akan buat kerja kan. Untuk mendapat jawatan, itu bukan kepada saya.
itu kepada orang di hadapan saya. Maksudnya ketua presiden, parti dan juga masyarakat Ampang. Betul. Ya. Tetapi kalau saya diberi peluang, saya rasa Ampang lah tempat saya. Ini kampung saya. Ya. Kenapa saya tak boleh kan? Ya. Saya boleh cuba. Kan? Tetapi at the end of the day tu kepulang kepada orang lain, bukan kepada saya. Ya, betul. Dan kalau saya didapat peluang itu, saya akan cabaran tu. Kalau saya tidak, saya akan teruskan perjuangan saya di Ampang ni. Ya. Saya akan bekerja dengan orang-orang yang ada dengan saya, dengan parti untuk membangunkan Ampang. Okey, betul. Saya setuju. Okey, Datuk. Jadi, bila dah melibatkan dalam politik, Datuk pastinya dah meninggalkan industri kreatif dan sebagainya, dan peliknya tidak, sebab saya dijemput kepada banyak program-program. baru beberapa hari lepas saya nampak Datuk berada di TV. Itu yang saya banyak program-program yang mereka masih panggil. Inilah satu benda yang positif dan keterbukaan yang kita nak. Itu yang mengejutkan saya sebenarnya, Datuk. Yang saya sepatutnya mungkin lepas interview macam ni dah saya di blacklist lah. Saya tanya bila apa ni? Sepatutnya apabila masuk ke dalam politik, mereka yang masuk politik kebiasaannya dihalang. Tapi sudah beberapa siri saya tengok Datuk keluar dalam televisyen, media utama, Datuk. Ya, tapi sebab sebelum ni saya bergerak, mungkin orang tak tahu. Baru minggu ni dan bulan ni ramai tahu saya masuk ke dalam parti kan, dan bergerak di Ampang ni kan. So mungkin saya tak tahu, mungkin lepas ni saya tak ada kerja lagi lah. Itu je. Saya tak tahu lagi. Harap tidak. But saya bersedia. Saya dah fikir dah semua ni sebelum saya masuk ke politik. Okay, Datuk. Last but not least, kalau Datuk betul-betul sukses dalam politik, betul-betul politik ini ada jalan untuk Datuk dan Datuk boleh carry, bagaimana Datuk, yang saya ingat satu perkara macam Datuk kata, Datuk takkan tinggalkan industri kreatif ni. Tak. Tidak. Apa yang Datuk boleh, ni bukan kempen ya, cuma Datuk rasa kalau dengan aku ada di tempat ini, aku boleh bantu industri kreatif lebih lagi. Apa yang Datuk? Mungkin satu dua yang sebenarnya more. Yang more tu adalah dari sikit. Terpulang kepada kalau mungkin jawatan saya masih di dalam industri kreatif atau saya dapat jawatan di tempat lain pada masa depan atau tidak, saya tak dapat apa jawatan tu. Ini satu persoalan kita tidak tahu kan. So soalan ni buat masa sekarang macam dream kita lah. Free to dream. Free to dream It's free to dream kalau saya boleh, saya nak bantu industri kreatif dia dan kalau daripada holistik yang besar is obviously the KWS Resource. So dari segi industri kreatif, saya melihat tu macam mana saya nak atur balik industri kreatif saya. KLCC di depan mata saya. Tapi di Lembah Jaya saya tengok cara orang rumah mereka, kesusahan mereka, saya terkejut. So saya banyak kali terduduk feel di tepi tangga. Maknanya saya penat. Datuk feel tired. Tapi saya belum jumpa happy-nya. Happy-nya bila nampak muka mereka. Satu, mereka dapat selalu jumpa saya nak ambil gambar. Mereka cakap, datang rumah saya, flat saya di rumah kecil ni. Kan? Macam ni je, you datang juga. Saya turun. Saya tidak hantar budak-budak saya turun. Saya turun dengan budak-budak saya. Kami sama bekerja. Sekarang makin ramai nak mengikut kami. Tapi SOP ada. So saya minta maaf kepada ramai kawan-kawan di Ampang ni sebab kami tak boleh jemput semua. Sebab kami ada SOP. So 5-6 orang cukup kan. Kita turun, kita bantu. So feel tired tu setiap hari saya penat. Tapi bila saya tidur saya rasa tenang hati saya bila tidur kan. Dan saya nak satu Malaysia yang lebih selamat, lebih kami bangga, lebih kepada masyarakat. Tidak ada yang kaya selalu kaya. Apa yang orang tengah susah, kenapa kita tak bantu lagi? Di corporate life dan industri ni ataupun mana-mana negara, yang kaya tu makin selama kaya kan? Bulan ni tak buat 1 juta kurang, we are losing money. Tapi ujung tahun, kita punya dividen macam ni, kita punya announcement ni. Sebab kenapa? Dia nak share dia naik kan? Tapi bila berniaga dengan SME, dia nak potong. Kenapa macam tu? Kita punya minimum wage. Bagi saya minimum wage ada satu benda yang kita meniti. Sebab pada hari ini, kalau 1,000, minimum wage 1,200. 1,200 please. Come on lah, tak cukup lah. Bro, you boleh tak bro? 1,200 sebulan. Tak jadi apa. Untuk makan, handphone, betul. Macam-macam, rumah, anak, sekolah. 1,200 cukup? I'm sorry to say. Ini benda-benda yang kami akan tukar. Betul. Jadi Datuk, saya ingat itu adalah perkara yang agak menarik yang Datuk kongsikan, perkara-perkara yang Datuk nak bawa. Dan yang terakhir, mungkin Datuk ada pesanan ataupun kata-kata untuk mereka di luar sana tentang keterbukaan. Khususnya kalau ada pemain-pemain industri
mungkin ada mereka yang ingin melibatkan diri dalam politik, Datuk, tapi ketakutan itu, culture of fear yang ada dalam industri kreatif ni. Dia macam ni, bro. Dia macam ni. Kalau kita nak succeed dalam hidup, kalau kita nak play safe all the way, you tak pergi ke mana. Kita kena ambil risiko. Risiko untuk diri kita, tetapi risiko juga untuk kebaikan, kebaikan negara kami. You see, you have to take a risk. There is no success kalau you stay where you are. Bagi saya benda tu. Pertama. Kedua, kita kena menjadi contoh balik. Seperti saya katakan pada awal interview ni. Kita harus jadi contoh kepada masyarakat. Mungkin kita ada following. Macam saya ada following. Kan? Saya tahu orang ikut saya dalam social media saya. Dan mana-mana saya pergi, mereka nak bergambar saya. Saya boleh jadi contoh kepada yang lain. You see, semua akan jadi takut. Apa kita buat? Tak kira politik, tak kira kita nak buat filem, tak kira kerja yang dapat kerja yang baru, ataupun nak buat bisnes yang baru, kita akan selalu takut. Tapi itu keunikan orang-orang Malaysia. Bila kita takut, bila kita susah, kita akan bangkit. Dan bagi saya harus play my part. Saya tak boleh bercakap dalam interview, tapi saya tak laksanakan. Betul. Saya harus laksanakan, baru orang nak interview saya. Kalau saya cakap je, masyarakat cakap, dia ni berpolitik, nak kita untuk undi je ke, kalau apa nak dia baik ke, kalau dia masuk politik dapat peluang. Saya cakap, I'm not doing that. Sorry, I'm not doing that. Saya akan gerak dengan kerja, dengan tim saya untuk kebaikan masyarakat. Bila masa itu, kita buat Sabtu Ahad lah. Isnin sampai Jumaat, saya harus berniaga lah. Okey, baik. Okey, baik. Jadi... sorry, last. Betul. Saya turun ke Padang, saya selalu dengar. Orang cakap, saya ni dah fed up dengan politik lah. Ramai yang cakap, walah, Malaysia politik ni pening lah, malas nak tahu kan. Okay? Saya nak beri sedikit penerangan daripada persepsi saya. Di mana-mana negara, ada selalu kesusahan. Jangan ingat Malaysia je. Betul. Semua, tengoklah Amerika. Okay? Pendek, saya tak pernah suka pergi ke Amerika, tapi saya study dia punya political punya direction semua. Semua cakap, malah nak mengundi. Mengundi pun boleh tukar macam tu je esok. Ramai orang cakap kat saya. Saya turun Padang, semua cakap benda tu. Bagi saya, itu satu kesalahan. Pemikiran itu salah. Sebab, jangan give up on the system. Undi anda penting untuk masa hadapan. Anda ada hak untuk mengundi untuk sesiapa. Kan? Itu ada hak anda. Jangan lepaskan hak tu. Ini untuk kebaikan masa hadapan kita. Bagi saya, kalaulah kita pergi ke PRU, kalau apa-apa berjadi, kita kena sokong dengan cara yang positif. Kan? Saya tidak katakan parti mana. Betul. Undi adalah hak anda. Betul. Kan? Betul. Okey, baik. Saya ingat satu ruang yang baik untuk saya hari ini bersama dengan Dato' Haizat. Banyak yang telah Dato' Haizat kongsikan penglibatan awal beliau, bagaimana beliau mengambil pendirian untuk berada di sini, dan saya ingat itu adalah satu penjelasan yang cukup mampan, dan itu adalah perkara yang sangat perlu dititik beratkan dan perlu difahami oleh mereka yang sedang menonton supaya tidak tersalah faham ataupun tersalah anggap tentang apa yang Dato' Haizat cuba sampaikan pada hari ini. Dan saya mau besar hati, terima kasih sekali lagi Dato' Haizat, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini, dan kita akan kembali mungkin Dato' Haizat untuk siri yang kedua. Kita lebih perbincangan yang lebih serius mungkin. Kita hari ini kita salam pengenalan kata orang. Mungkin yang akan datang kita akan lebih berbincangkan perkara yang lebih detail ataupun perkara yang lebih menarik untuk kita kongsikan. Atau mungkin perkara yang selepas ini adalah nak membincangkan tentang dasar-dasar ataupun perkara yang lebih mungkin orang ingat saya ni pelakon tak erti dasar. Betul. Itu matlamatnya Datuk. Sebab ramai orang tak tahu saya ni selain daripada pelakon, saya ada bisnes. Saya tahu corporate structure, saya tahu benda-benda itu. Tapi saya tak menunjukkan. Kita kalau boleh lepas ni kita nak tengok, jangan orang ada persepsi pelakon jadi ahli politik. Jadi pelakon je lah. Sebenarnya lakonan tu hanya di depan kamera. Ya, betul. Tapi bagi saya ini depan kamera, tapi ini interview. Lakonan tu ada benda lain kan. Itu adalah cari makan kira masa. Betul. Di luar tu kita manusia biasa. Jadi betul itu yang kita akan mungkin kita akan bawakan siri akan datang. Kita akan melihat bagaimana seorang pelakon yang dikatakan di luar sana yang tak tahu apa-apa, mungkin satu perkara yang serius boleh dibincangkan. Jadi saya ingat itu sahaja untuk siri kali ini. Teruskan menonton dan terus mengikuti kami, dan mungkin dengan lepas Dato' Haizat ada artis lain yang akan kita interview. Mungkin sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.